Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Corey Alpha dari Seksyen Pemetaan Instant ingin berkongsi dengan anda semua mengenai teknologi UAV dalam industri ukur dan pemetaan. Topik hari ini akan merangkumi perancangan misi, penawanan data, pemprosesan data dan juga persembahan data UAV. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan sekarang. Sebelum kita mulakan satu misi, kita perlu kena pastikan dulu tujuannya, sama ada untuk pemetaan dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Misi itu adalah one-off atau scheduling. Kawasan tersebut adalah sesuai untuk terbang ataupun tidak. Dan kita perlu fikir juga faktor saiz projek. Dari situ barulah kita boleh buat keputusan untuk pemilihan UAV yang sesuai, menentukan kawasan kerja dan juga permohonan permit. Bagi projek one-off adalah sesuai guna sahaja perkhidmatan UAV dari pembekal. Kalau untuk projek kerja yang scheduling adalah cadangkan belikan rotary wing. Kalau untuk projek besar yang scheduling, fixed wing atau veto fixed wing adalah lebih sesuai. Kita boleh rujuk kepada air map atau geodrome map untuk semak dulu kawasan tersebut adalah sesuai untuk terbang ataupun tidak. Seterusnya, kita akan menanda sempadan kawasan kerja dengan menggunakan Google Earth Pro dan simpan dalam format KML atau KMZ. Maklumat lokasi ini boleh digunakan untuk aplikasi atau perisian flight planning dan juga permohonan permit dengan JUPAM dan CAAM. Sila buka Google Earth Pro. Perisian ini adalah percuma dan boleh buat turun di official website-nya. Seterusnya, masukkan nama tempat atau koordinat kawasan kerja. Sila pilih button Add Polygon, masukkan nama misi. Tandakan sempadan. Di tab Style dan Color, pilihkan Outline dan savekan dia sebagai KML atau KMZ. Untuk menerbangkan UAV yang melebihi 20 kg, pengendali UAV perlu dapatkan lesen juruterbang PPL dulu. Di samping itu, semua UAV perlu daftar dengan CAAM dan bayaran akan dikenakan kepada UAV komersial sahaja. UAV komersial juga perlu mohon permit penerbangan dengan CAAM setiap kali terbang. Jika ada kutipan data atau penggambaran udara, pengendali UAV perlu mohon dulu permit penggambaran dan pemetaan udara dengan JUPAM. UAV hobi tidak perlu mohon permit dengan CAAM dengan bersyarat tidak terbang melebihi 400 kaki di atas permukaan bumi dan tidak boleh terbang di kawasan umum atau orang ramai serta kawasan larangan. Pengendali UAV juga perlu pastikan UAV adalah sentiasa saling nampak dengannya. Permohonan permit penggambaran dan pemetaan udara dengan JUPAM boleh dilakukan di atas talian di laman web is.jupam.gov.my. Manakala borang permohonan permit penerbangan dengan CAAM boleh ditempati di laman web rasmi CAAM. Flight planning perlu dilakukan dulu untuk pengambilan gambar udara UAV. Saya akan tunjuk cara buat flight planning dengan menggunakan Pic4D Capture. Aplikasi ini adalah percuma dan boleh dimuat turun di Google Play Store atau Apple iOS Store. Sila buka Pic4D Capture. Untuk pemetaan secara 2D, kita boleh pilih Polygon Mission ataupun Grid Mission. Kita cuba Polygon Mission dulu. Polygon Mission adalah sesuai untuk menandakan kawasan kerja yang bukan dalam bentuk segi 4. Sekarang kita boleh tukarkan base map kepada satellite image. Kita boleh zoom in dan zoom out. Tukarkan saiz dan bentuk polygon. Seterusnya kita balik kepada Grid Mission. Grid Mission adalah sesuai untuk menanda kawasan kerja yang dalam bentuk segi 4 atau yang memanjang.
kita boleh ubahkan saiz, pusing dan juga gerakannya. Di sini kita boleh tukarkan kelajuan UAV, sudut kamera UAV, dilihat image dan juga ketinggian UAV. Ketinggian UAV akan mempengaruhi GSD, ground sampling distance. Semakin tinggi UAV, semakin besar GSD. Seterusnya kita tekan next dan tekan long press selama 3 saat untuk naikkan UAV. UAV sedang naik ke ketinggian yang kita tetapkan. UAV akan terbang kepada first line dan akan start ambil gambar. Kita boleh nampak apa yang sedang diambil oleh UAV. Di samping tu, kita perlu memerhatikan status UAV agar kita dapat mengarahkan UAV balik kepada kita sekiranya berlakunya ada error. UAV akan balik kepada tempat asalnya setelah habis isi dan dia akan mendarat secara automatik. Untuk meningkatkan ketepatan, kita perlu set up Ground Control Point GCP sebelum kita terbang. Bilangan GCP yang optimum bagi satu misi adalah 5 hingga ke 10. Gambar ini telah menunjukkan contoh taburan GCP bagi satu misi penerbangan. Untuk pemprosesan data, saya akan gunakan periksian Pip4D Mapper. Sila buka Pip4D Mapper, masukkan nama, tekan next, masukkan image, tekan next, pilih output coordinate system yang dikehendaki, pilih 3D map. Sekarang kita nak lukiskan processing area, left click dulu and then tutup dengan right click. Seterusnya kita nak masukkan GCP. GCP boleh masuk dengan dua cara. Satu, add point manually. Satu lagi, import GCP file dalam latitude, longitude dan juga altitude. Sila kena pastikan juga sistem koordinat yang digunakan oleh GCP. Masukkan nama untuk setiap GCP. Sekarang kita cubalah cara yang kedua, add point manually. Seterusnya kita nak ikatkan image kita dengan GCP dengan gunakan basic editor.
Pilih GCP pertama dan pilih image sort by distance GCP. Cari dan tanda GCP dalam image. Minimal image yang perlu diikatkan adalah 3. Kalau boleh, ikatkan sebanyak mungkin yang boleh. Ulangkan langkah ni untuk GCP yang seterusnya. Setelah siap, sila pastikan GCP dalam bentuk pangkal biru ni berada di tempat yang betul. Seterusnya, kita tekan processing option. Ini adalah export format untuk 3D point cloud, export format untuk 3D mesh. Sila pilih laser DTM dan juga output format untuk control line dan seterusnya tekan OK dan tekan start untuk start processing. Setelah siap processing, sila pilih tab Object Editor dan cari pada tempat yang tak cantik. Pilih Draw and then left click dan tutup dengan right click. Pilih gambar yang cantik untuk ditampalkan di atasnya. Cari kat tempat lain. Kalau dah puas hati, sila tekan save dan export. Seterusnya adalah persembahan data. Ini adalah DSM. DTM. Contour. Jika tidak puas hati dengan contour ni, kita boleh generate contour baru dengan interval baru. Sila buka processing option, pilih tab ketiga, additional output, and then ubah interval kat kolom contour line. Pergi kepada proses, pilih generate contour line. Inilah contour line yang baru. Terima kasih kerana telah habis menyaksikan video ini. Harap saya dapat membawa sebab sedikit input kepada tuan-tuan dan puan-puan. Harap dapat jumpa lagi di sini untuk kursus yang akan datang ya.